Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, sama-sama kita berada dalam rumah Allah menunaikan ketaatan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk memahami ma'alim Islam dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi. Kita sampai muka surat 220. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam bahagian yang kedua, pengajaran yang kedua, hukum yang kedua, tetapan yang kedua, iaitu ihsan terhadap ibu bapa, dah sampai ke penghujung. Kita tengok makna dia. Kita tengok ayat dia, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari Bani Israel, yaitu agar jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah, yakni ihsan kepada ibu bapa, kaum karabah, anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada orang lain. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, namun yang lain umumnya berpaling tada. Jadi tuan-tuan, kita sampai pada membicarakan pedoman hidup, hukum hakam, iaitu yang kedua, penghujung ihsan terhadap ibu bapa. Sebagaimana yang kita sedia maklum beberapa kuliah yang lalu, ini adalah antara isi pengajaran Taurat
ya, yang juga sama dengan risalah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu sama sahaja, ya. Berpandukan ayat wabil walidaini ihsana. Dalam kuliah yang lalu Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi menakalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat 220. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya jangan kamu menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik, yakni ihsan kepada kedua ibu bapamu. Jadi para ulama, ya, dari segi hukumnya, kalau fiqahnya, usul fiqhnya, ulama telah menetapkan, ya, cara-cara untuk mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum. Antara kaedahnya ialah perkataan qada. Perkataan qada itu samalah dengan perkataan kutiba, ya. Qada juga samalah dengan perkataan furida, difardukan, ya. Maka hukumnya adalah wajib. Wajib, ya, Tuhan telah memerintahkan kamu, ya, supaya jangan menyembah selain Dia. Wajib tu, ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik, ihsan kepada kedua ibu bapa. Ini adalah perintah Allah SWT yang menyeluruh. Ihsan terhadap ibu bapa, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ialah dalam bentuk memberi layanan yang baik, ya, kepada mereka, merendahkan diri, mematuhi segala perintah mereka, berdoa, memohon keampunan untuk mereka, dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan rakan taulan mereka secara umumnya. Tapi kalau kita buka tafsir, ya, bukan setakat itu sahaja, ya. Antaranya kata dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata, dia membawa muat annal ihsan ilaihima huwa alla yu'azuhuma al-bah wa yusalu ilaiha minal manafi' qadar ma tahtajana ilaihi fayadkhulu fihi da'watuna ilal iman. Dia kata sesungguhnya ihsan kepada kedua ibu bapa itu bukan setakat, ya, tidak menyakiti hati mereka, bukan setakat untuk sampaikan kepada mereka apa yang mendatangkan manfaat kepada mereka sekadar yang diperlukan, bahkan masuk juga, kata Ibnu Katsir, fayadkhulu fihi da'watuhuma ilal iman. Termasuk juga kita menyeru mereka supaya beriman. Itu juga makna ihsan, kata, ya. Sebab, ya, para sahabat, ya, mengikramkan, sangat memuliakan ibu bapa mereka, walaupun ibu bapa mereka pada awalnya tidak beriman. Contoh, ya, yang dibawa, kalau dalam tafsir disebut cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahar, ya. Abu Hurairah ini, dia mempunyai ibu dia, ya, ibu dia yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak bersama dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia selalu mengatakan sesuatu yang buruk tentang Nabi Muhammad sehingga menyakiti hati Abu Hurairah, ya. Pada satu ketika dia tidak tahan lagi dengan kutukan, ya, daripada ibu dia, ya.
Dia tak tahan lagi, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia ceritakan kepada Rasulullah. Dia sebut cerita yang telah saya ceritakan tadi. Dia menambah, wahai Rasulullah, ya, engkau tolonglah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terbuka pintu hati ibu aku untuk menerima risalah engkau ya Rasulullah. Ya. Dia kata dia tidak tahan apabila sampai kepada tahap dia mencela engkau ya Rasulullah. Ya. Apabila Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ya, dia dapati ibu dia menangis teresak-esak. Kerana telah timbul kesedaran iman. Kesesalannya kerana mengherdik, mencaci Rasulullah dan kemudiannya memperakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tahap tu, itulah yang dikatakan ihsan, bahkan lebih pada tu lagi, ya. Kalau kepada maksiat, jalan maksiat, la ta'ata fi maksiatil makhluk. Maksiat makhluk kita tak boleh taat, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, surat 220, Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud berkata, saya bertanya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Apakah bentuk amalan yang paling baik? Jawab Rasulullah, solat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudiannya apa lagi? Jawab Rasulullah, berbuat baik kepada ibu bapa. Saya bertanya seterusnya, kemudiannya apa lagi? Jawab Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Dikaitkan, ya, dengan ketaatan kepada kedua ibu bapa itu sebagai satu amalan yang paling afdal, tuntutan yang paling afdal. Dalam riwayat hadis sahih yang lain, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, kepada siapa yang patut aku berbuat baik? Qala ummaka. Qala summa man? Rasulullah menjawab, ibu kamu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa man? Qala ummaka. Qala summa man? Qala abaka summa adnaka. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Jawab Rasulullah, ibu kamu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Bapa kamu. Kemudian diikuti kaum kerabat kamu yang terdekat sehinggalah yang jauh. 1, 2, 3. 3 kali tanya, menunjukkan martabat ibu, ya. Jadi orang bertanya pula, habis bapa tak masuk? Bapa pun masuk sekali lah, ya. Itu mafhum bil lafaz lah, ya. Hikmah dituntut berbuat baik kepada ibu bapa adalah jelas, iaitu sikap timbal balas dengan yang sempurna, balasan kebaikan yang setimpal dan kesetiaan terhadap orang yang berjasa baik. Hal jazaul ihsanu ila ihsan. Ibu bapa kita yang telah mendidik kita, menjaga kita, tarbiyah kita, membela kita, maka selayaknya dibalas dengan balasan yang baik. Itu dikata jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Kebaikan ibu bapa kita, maka layaklah ibu bapa mendapat kebaikan. Jadi sebab itu Islam dituntut, supaya kita melakukan ketaatan yang baik-baik kepada ibu bapa semasa hayat dan selepas hayat, ya. Banyak yang boleh lakukan. Antaranya disebut, ya, kita menyambungkan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat yang ayah kita pernah menyambung silaturahim semasa hayatnya. Itu adalah antara perkara yang dapat kita lakukan, dan tidaklah menjadi kerugian orang yang menyambung silaturahim ini. Allah Ta'ala yubsatu lahu fi rizkihi. Allah Ta'ala meluaskan rezekinya. Ini apatah lagi ibu bapa kita yang telah menyambungnya dahulu, ya. Sebab itulah satu hadis yang lain lagi banyak, ya. Antaranya yang selalu, iza matab ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Mati jana Adam in qata'a, ya, in qata'a, kecuali illa min salasin, 3 benda.
3 benda yang tak terputus, iaitu tentulah yang pertama yang selalu kita sedia maklum, sadaqatun jariyatun, sedekah yang berjalan-jalan walaupun tuannya dah tak ada. Ya, sedekah jariah, amal jariah. Ya, au ilmun yunfa'u bih, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ataupun yang seterusnya yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kesejahteraan ibu bapanya. Itulah antara tuntutannya. Ya. Yang ketiga kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kita baca je ya. Yang kena ulas sikit sebab benda ni dah sedia maklum. Ihsan terhadap qarabah. Ya, tuntutan melaksanakan tanggungjawab terhadap kaum qarabah selepas menghormati bapa adalah bukti bahawa Allah amat mengambil berat soal menjaga hubungan silaturahim kekeluargaan. Jadi sebagaimana yang telah kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dia meletakkan yang paling utama, aulawiyahnya adalah ubudullah, meletakkan ta'abud kepada Allah, la ta'budu illallah. Kemudiannya diletakkan dengan taklif yang selepasnya, yang keduanya, wabil walidaini ihsana, kedua ibu bapa. Selepas Allah, kedua ibu bapa. Selepas kedua ibu bapa, yang bersangkut paut dengan kedua ibu bapa kita, wazil qurba. Kemudiannya barulah keluar pada yang lain, wal yatama, yang berada di sekeliling kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Jadi dikaitkan dengan al-aulawiyah, ba'dahu, tujuannya adalah keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu diikatkan la ta'ata fi ma'siyatil makhluk. Makhluk tidak ada ketaatan. Dan kemudiannya pelaksanaan tanggungjawab tersebut akan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, kekuatan ummah tidak akan terbina kecuali dengan wujudnya kemantapan institusi keluarga. Kehebatan ummah bergantung rapat dengan kekuatan kekeluargaan. Sebaliknya, kehancuran ummah juga disebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan. Kehebatan sebuah institusi keluarga hanya dapat nilai ketika ia menghadapi kesulitan dan krisis. Ketika ia ternyata sikap bantu-membantu, bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, dapat usaha bersama untuk mengatasi kesulitan. Sebab itu kalau kita lihat, ya, satu keluarga, ya, satu keluarga kekukuhan, satu keluarga itu bergantung kepada anggota keluarganya. Ya. Sebab itu ada pepatah Arab, kalau kita lihat dia ada menyebut, ya, antaranya aqwalul Arab, al-hikmah, dia menyebut, dia kata, tengok keadaan manusia ni, dia kata, ya, tu'rafu al-mar'atu inda faqri zawjiha. Nak tahu hebat ke tidak, ya, pengorbanan seseorang, ya, hubungan antara satu dengan lain, dia kata akan diketahui akan keaslian seorang perempuan itu, ya, seorang perempuan itu ketika inda faqri zawjiha, ketika miskin suaminya, pasangan dia. Hak kaya dia mau, hak miskin dia tak mau. Masa kaya dia mau, masa miskin dia tak mau. Ini tak boleh pakai perempuan. Kata pepatah Arab. Yu'rafu ar-rajulu inda maradi zawjatiha. Ya. Keaslian pula seorang lelaki diketahui ketika mana sakit, ya, akan isterinya. Dia nak jaga ke tak isteri dia, baru dia tahu. Ya. Dan dia kata wa yu'rafu al-ukhuwah indal miras. Antara lelaki dengan lelaki, saudara mara dengan saudara mara ni, adik-beradik dengan adik-beradik, karabah dengan karabah, ini diketahui keasliannya, ukhuwahnya ketika mana berlaku pembahagian harta pusaka. Bila ada kematian, tentulah ada harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka. Mesti diserahkan kepada sahibu. Ya, tuan punya hak dia. Ketika itu berlakulah pertelingkahan. Ini dia kata, ukhuwah dah tak ada. Harta habis semua. Wa yu'rafu as-sadiq inda syiddah.
Sahabat pula diketahui akan keasliannya, tahu jadi sama ada dia benar-benar sahabat ataupun tidak, inda syiddah, ketika susah. Senang susah sama, barulah dia sahabat di dunia akhirat. Wa yu'raful mu'min, dan diketahui keaslian sama ada orang itu mukmin ataupun tidak, kata pepatah Arab, indal iftila, ketika mana ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia bersyukur atau dia mencemuh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini penuh dengan ujian, itu kata pepatah Arab. Ke surat 227, ihsan terhadap anak yatim. Sebagaimana disebut sebelum ini, anak yatim adalah golongan kanak-kanak yang hilang tempat pergantungan disebabkan kematian bapa mereka. Saya bacakan dulu dalam kuliah yang lalu, mahwal yatim, siapakah dia anak yatim? Al-yatim allazi mata abuhu hatta yablugha hilma. Orang anak seorang yang mati bapaknya sebelum umur balik, itulah anak yatim. Bapak ya, bukan mak. Tempat pengantungan disebabkan kematian bapa mereka, kerana bapaklah yang mencari rezeki. Tanggungjawabnya atas bahu bapa, bukan bahu mak. Ya. Tanggungjawab terhadap anak yatim terlaksana dengan memberikan mereka pendidikan yang sempurna dan menjaga hak mereka daripada terabai. Sebab itu Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa menggesa dan berpesan agar dilayan dengan penuh kemesraan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahaitaini fil jannah. Penjaga anak-anak yatim yang punya hubungan kekeluargaan yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, aku dan dia berada berdekatan dalam syurga seumpama dua ini, sambil menunjukkan jari tengah dengan jari telunjuk rapat dengan Rasulullah di dalam syurga. Ya, itulah ya, anak yatim perlu dijaga. Ya, jangan memakan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Dia makan harta anak yatim, sebenarnya dia telah memakan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, disebut dalam Quran, api itulah yang akan membakarnya. Ya. Ihsan terhadap golongan miskin. Mereka adalah golongan yang tidak memiliki sara hidup yang mencukupi. Allah Taala merintahkan umat Islam melakukan ihsan terhadap golongan tersebut. Di antara cara negosiasi ialah dengan menghulurkan bantuan, sedekah, simpati dan membebaskan mereka daripada cengkaman, kesusahan dan kesengsaraan. Ya, sebenarnya disebutkan juga dalam kuliah yang lalu, ada beza di antara miskin dan fakir. Miskin kurang teruk, fakir lagi teruk. Ya, sampai tak cukup bajet untuk makanan sehariannya, apatah lagi seminggu dan sebulan. Ya. Walau macam mana pun, fakir dan miskin itu perlu dibantu. Sebab itu dia dimasukkan dalam antara orang yang menerima zakat. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu ada bahagian-bahagiannya, antaranya bagi orang fakir dan orang miskin, dimasukkan dalam asnaf dia. Ya, disebutkan dalam Quran. Selebihnya adalah wal amilin 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal ghamirin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Allah Taala telah memfardukan, hendaklah diserahkan kepada asnaf, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita sedia maklum, ya, dalam hidup ini manusia akan diuji dengan kesengsaraan, mereka diuji dengan kekurangan, kekayaan, kecukupan serba tak cukup. Ya, itulah kehidupan. Wala nabluwannakum bil, ya, dalam Quran disebut, ya, ujian itu, ya, ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang miskin tu adalah ujian Allah Ta'ala. Kerana kadang-kadang ada orang yang miskin, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia kaya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itulah kehidupannya. Wa inna min ibadi
man lam yahluqu imanuhu illa al-faqr. Kata Allah Taala, ada di kalangan hamba-Ku ni, dia tidak dijadikan beriman kecuali dia fakir. Kalau dia miskin, kalau dia kaya, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walanamluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal, ya. Diuji dengan sesuatu yang menakutkan, ya. Itu ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya. Ibnu Munzir, ya. Kemudiannya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-sa'i ala armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi la yafturu wa kal sa'imi la yaftiru. Orang yang berusaha membantu golongan janda dan miskin. Disebut janda kat sini. Ya. Orang belakang jangan marah pula, ada ke orang belakang tu nampak macam tak ada je, ya. Disebut janda, dia kata apa hai pula janda ni, ya. As-sa'i ala armalah, janda yang perlu dibantu. Tak salah kan? Yang dah ada kemampuan. Ganjaran yang seumpamanya janda yang miskin, ganjarannya seumpama orang yang berjihad di jalan Allah. Aku menyangka baginda menyebut dan seperti orang yang bangun malam tanpa henti, dan juga seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Ingatkan Rasulullah nak cerita, ya, orang yang seperti berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang bangun di tengah malam. Rupanya as-sa'i ala al-marah wal masakin, orang yang berusaha membantu golongan miskin, termasuklah janda dan miskin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam sirah dia, ya, dia pun berkahwin dengan janda, ya. Antara jandanya Zainab binti Jahsh adalah almarah, janda kepada Zaid bin Harisah, janda. Ummu Salamah armalah, suaminya yang syahid di Ghazwah dalam peperangan, ya. Zainab bin Khuzaimah, ya, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam adalah armalah. Yang tak janjanya satu je, Aisyah binti Abu Bakar, ya. Khadijah binti Khuwailid, janda. Bukan nak suruh cari janda, nak cerita janda yang miskin, ya. Bertutur dan pertuturan yang baik, nombor 6. Ini berdasarkan ayat yang kita baca tadi, wa qulu lin-nasi husna, berkata baiklah kepada semua manusia. Kewajipan ini termasuk memperkasakan seruan amal ma'ruf dan menyuruh kebaikan dan nahi mungkar atau mencegah kemungkaran dan sebagainya. Amal ma'ruf, bertutur perkara yang baik, ihsan ni baik. Termasuk perkara yang baik itu adalah amal ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan maksudnya tidak termasuk amal ma'ruf nahi mungkar, kerana ada disebut dalam tafsir, antaranya kaul Hujjaj Ibnu Juraish, ya. Yang juga disebut Sufyan As-Sauri pun menyebut juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata Al-Hasan ma huwa Al-Hasan, yang dikatakan ihsan tu apa? Termasuk yudkhalu fi zalika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yadkhulu fihi, masuk juga makna seru kepada yang baik, ma'ruf, ketaatan kepada Allah, melarangkan kemungkaran juga termasuk perkara yang ihsan. Termasuk perkara yang ihsan. Sebab itu disebut di sini, mencegah kemungkaran dan sebagainya yang berpaat dalam urusan agama dan dunia, seperti sifat penyabar, penyayang, pemaaf, sifat ceria dan mesra, ya. Tutur kata yang baik akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa seseorang. Sikap ini boleh memupuk pembinaan akhlak mulia di kalangan orang Islam. Sebab itu Allah mengungkapkan dengan perasa wa qulu lin-nasi husna, sedia maklum, ya.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak ayat hadis-hadis, antaranya diikatkan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Man kana, siapa yang beriman, man kana yu'minu billah, beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, hari akhirat, hari pembalasan, falyakul khairan, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, hasan, kata yang baik, au liyasmut, kalau tak ada apa nak cakap, diam sajalah. Diam itu lebih bermanfaat. Min husnil islamil mar'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tanda mulianya Islam seseorang ialah tarkuhu ma la yuqnihu, meninggalkan benda yang tidak ada kepentingan kepadanya. Tak ada penting nak cakap benda yang buruk-buruk, tak payah cakap, diam saja, itu lebih baik, daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Ucaplah kata-kata yang baik kepada manusia lain. Allah tidak mengatakan tuturkanlah perkataan yang baik kepada teman-teman kalian. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab melakukan ihsan dan berbudi mulia adalah merangkumi semua manusia secara umum. Semua manusia secara umum. Jangan dikeji, jangan dihina, jangan dicaci. Tidak ada bezanya antara kita ini, melainkan adalah takwa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada tubuh badan kita, apatah lagi rupa paras, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada qulub, hati, dan amalan antara kita. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Zar bahawa Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntalikin. Janganlah kamu memandang remeh untuk melakukan satu kebaikan sekiranya kamu tidak mampu, sekurang-kurangnya kamu boleh berwajah manis apabila bersua dengan sahabatmu. Jangan kita merasa orang lain itu melakukan sesuatu yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan besar diri dengan amalan kita. Allah dia bukan buat apa pun, jangan kata macam tu. Allah dia tu bukan buat apa pun, jangan kita mengatakan ke orang. Kadang-kadang Allah Taala menilai benda tu. Jangan kita menyakitkan hati orang. Biarlah kita senyum, kerana senyum juga adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahi sadaqatun, banyak hadis. Andainya arahan itu dipatuhi, bermakna mereka telah melaksanakan dua jenis ihsan, iaitu ihsan dari segi perkataan dan ihsan dari segi perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Perbuatan juga merupakan ihsan kepada kita. Dikira sebagai ihsan. Yang terakhir, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Solat adalah tiang agama, jalan menuju ketakwaan dan jabatan penghubung antara makhluk dengan Allah. Solat membina pribadi yang mulia dan menghindarkan akhlak yang buruk. Namun begitu, syarat utamanya adalah ikhlas dan menundukkan hati sepenuhnya kepada keagungan dan kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga menuntut penganutnya, yang menerima risalahnya, termasuklah orang Yahudi, penduduk Ahlul Madinah yang berada di Madinah pada ketika itu, supaya mendirikan solat. Solat, sebagaimana yang sedia maklum, imaduddin, tiang agama. Yang disebut dalam ayat ini, wa aqimus salah. Wa aqimus salah, dirikanlah, bangunkanlah solat. Diletakkan perkataan aqimus salah. Aqimus salah, termasuklah aqimus salah itu menyempurnakan keadaan sebelum solat, wuduknya, apatah lagi bacaannya. Itu juga termasuk mendirikan, membangunkan solat.
tak dikatakan menunaikan solat, mendirikan. Menunai ni macam cincai, membangun ni sempurna daripada awal hingga akhir. Itulah yang disebut. Kalau kita lihat banyak antara ulama banyak mentafsir perkataan iqamatus solah. Antaranya kalau kita lihat, ada ulama menyebut yang termasuk perkataan iqamatus solah itu adalah itmamur ruku', termasuk juga iqamatus solah, itmamur ruku', sempurna rukuknya, itmamus sujud, sempurna sujudnya, juga iqamatus solah, bukan menunaikan, mendirikan solat. Termasuk juga kata ulama lagi tilawah, tilawah, membaca ayat-ayatnya, dan iqbalul qulub, mendatangkan hati, khusyuknya hati pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ulama mengatakan muhafazatu ala bawaqitiha, jaga waktu juga termasuk iqamatus salat. Ada juga ulama yang menyebut bukan setakat itu sahaja, al-muhafaza ala isba'ut tuhur, menyempurnakan wuduknya, tuhurnya, bersihnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkataan iqamatus salah. Namun begitu syarat utama adalah ikhlas dan menundukkan hati sepenuhnya kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menilai ikhlas. Ikhlas ni susah. Manusia tak boleh menilai, Allah yang menilai. Manusia boleh berpura-pura, boleh menunjuk-nunjuk, tapi dengan Allah kita kalah. Allah Ta'ala tahu keikhlasan hati kita. Sebab itu disebut mukhlisin. Banyak disebut perkataan mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan berbanding umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau sembahyangnya perlu datang ke tempat-tempat tertentu, mihrab tertentu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperluaskan di atas muka bumi ini. Ceruk mana yang tak boleh sembahyang, semua boleh sembahyang, kecuali dua je yang tak boleh sembahyang, iaitu ilal maqbarah wal hamam, kecuali kubur dan tandas sahaja. Yang lain boleh kalau bersih. Maqbarah tak boleh. Ini nampak sujud kepada manusia. Kalau sembahyang setelah dikebumikan jenazah, kemudiannya solat ghaib boleh. Sembahyang atas makbarah boleh. Solat ghaib, solat yang ghaib. Ghaib itu kita berdiri je. Sembahyang mayat berdiri, mana ada sujud. Atas makbarah kalau sujud nampak macam kita sujud kepada makhluk. Tak boleh. Illa makbarah. Ju'ilat li al-ardu masjidan aw tahura. Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini, bumi ini semuanya sebagai masjid dan bersih kepada umat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun tiada sumber yang sahih menyatakan cara pelaksanaan solat dan zakat di kalangan ahlul kitab. Kalau dirujuk kepada kitab-kitab yang muktabar pun memang tidak ada kata putus riwayat yang sahih. Cuma sekadar qala dan qila, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. Tapi kalau solat tu ulama tafsir mengatakan yang asasnya adalah qiyamnya ada, sujudnya ada, duduk istirahatnya ada, rokoknya hanya dipadukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Yahudi dipanggil supaya sembahyang warqa'u ma'ar raki'in. Sembahyanglah, rokoklah bersama-sama dengan orang rokok. Orang Yahudi dia tak rokok. Itu tidak ada. Kalau zakat pun tidak ada juga. Zakat hanya ada berbentuk umum, amah. Segala infak adalah zakat. Belanja harta ke jalan Allah adalah zakat, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan akan bahagian-bahagiannya. Umat dahulu tidak ditentukan bahagian-bahagiannya. Segala bentuk infak dikira sebagai belanja harta ataupun zakat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada tertentu, mengeluarkan harta tertentu. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam asalnya. Itulah syariat kita itu. Ya. Kalau zakat apa nama? Zakat emas, ya, az-zahab, dia ada berapa miskal dia? 20 miskal. Tapi dibandingkan dengan wang tu pada zaman sekarang, dibandingkan dengan wangnya dengan apa, lebih kurang 85 gram emas. Berapalah harganya? Itu zakat mata wang. Itu tertentu. Kalau umat-umat dahulu tidak, ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, zakatnya tertentu juga. Ya, kalau membela kambing, menternak kambing, kambingnya dah sampai 40 hingga 120 ekor, barulah dikeluarkan zakat. Umat yang terdahulu, impak saja dikira sebagai zakat. Itu tidak tertentu. Dia kata kat sini, dia kata tiada sumber yang sahih yang menyatakan cara pelaksanaan solat dan zakat di kalangan ahli kitab. Ya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, saya berhenti tuan-tuan, saya nak habiskan ke ujung lah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa katanya zakat diperintahkan kepada ahli kitab ialah mentaati perintah Allah dan ikhlas dalam melaksanakannya. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita masuk tajuk baru, beberapa pencerobohan bangsa Yahudi terhadap janji setia yang telah dimeterai. Ini juga adalah syariat yang ada dalam kitab Taurat tetapi tidak dilaksanakan oleh orang Yahudi. Ya, kita akan kongsi bersama pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah saya dan tuan-tuan mengambil ikhtibar, ya, sebagaimana yang sedia maklum dalam kaedah tafsirnya, al-i'tibar li umumil lafzi la li khususis sabab. Mengambil i'tibar itu adalah daripada lafaz yang umum, bukan lafaz yang khusus. Walaupun diceritakan hal ini akan perangai orang Yahudi di Madinah, maka pengajarannya kepada kita, teladannya kepada kita, jangan kita menjadi seperti perangai orang Yahudi. Ya. Jadi maaf tuan-tuan, saya minta ampun daripada Allah SWT. Kita tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab.